Bismillahirrahmanirrahim. Pernah tak dalam diri kita rasa malu untuk membuat sesuatu perkara kebaikan? Pernah tak dalam diri kita rasa malu untuk buat amal soleh dan ibadat dalam kehidupan kita? Pernah tak dalam diri kita apabila tidak ada orang ke depan untuk azan, apabila sudah sampai waktunya, kita menolak orang lain yang sepatutnya kita yang kena ke depan untuk menjadi Bilal dan mengazankan alunan azan tersebut dan mengajak manusia untuk beribadat, menunaikan fardu solat. Persoalannya, kenapa kita tak ke depan? Pernah tak berlaku dalam suasana bila kita nak menyusun saf untuk solat, ramai yang tolak menolak, tak ingin berada di saf hadapan, tetapi mereka mengisi saf kedua. Barangkali mereka mengisi saf belakang terlebih dahulu sebelum memenuhi saf ke hadapan. Kenapa perkara sebegini berlaku? Sebenarnya, apa yang kita letakkan dalam diri kita ataupun iltizam kita apabila kita melakukan sesuatu perkara, ataupun kita melihat kepada pandangan manusia, kita nak lari daripada pandangan manusia, mengatakan bahawa dia ni nak tunjuk baik je depan kami, dia nak tunjuk acah-acah baik, acah-acah soleh je depan kami, kan? Nak tunjuk dia ni seorang Muslim yang soleh, seorang Muslim yang baik, duduk depan acah-acah baik, kan? Acah-acah boleh jadi imam. Persoalannya, kenapa perkara tersebut boleh berlaku? Maka di sini kita perlu lihat, kita mengutamakan pandangan manusia lebih lagi daripada pandangan Allah. Walhal pandangan Allah, Allah Ta'ala melihat kepada siapa yang bekerja-kerja untuk melakukan amalan kebaikan. Bahkan Allah Ta'ala memberi ganjaran pahala siapa yang berada di saf hadapan, yang berada di belakang imam. Kenapa kita tidak mengejar sebaik-baik perkara di dalam agama, bahkan kita memilih untuk berada di saf belakang? Bahkan juga kita memilih untuk menolak orang lain untuk pergi azan, ataupun dalam apa perkara kebaikan sekalipun. Di sini satu pandangan yang kita perlu perbetulkan. Kita perlu perbetulkan, apabila kita melakukan sesuatu perkara, kita kena mengutamakan pandangan Allah terlebih dahulu daripada pandangan makhluk. Pandangan Allah terlebih dahulu kita perlu utamakan daripada pandangan manusia. Maka sebab itulah di akhir zaman nanti, hadis Nabi SAW sebut, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa orang yang asing? Orang yang berpegang dengan ajaran agama, orang yang berkejar-kejaran untuk melakukan perkara kebaikan. Dia tidak malu melaksanakan perkara kebaikan. Dia tidak kisah orang untuk berkata apa sekalipun, asalkan di mata pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dia yang pertama. Maka generasi ghuraba ini yang makin lama makin jelas pada zaman kita hari ini, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertama, perbetulkan pandangan Allah yang kita perlu utamakan daripada pandangan manusia. Kita sedar bahawa hari ini betapa ramai yang menceritakan tentang perkara kebaikan. Kita tahu orang yang azan itu pahalanya berganda-ganda. Orang yang menjadi imam itu pahalanya berganda-ganda daripada orang yang jadi makmum. Orang yang berada di saf hadapan pahalanya lagi besar daripada orang berada di saf kedua dan saf seterusnya. Tetapi kenapa kita tidak berebut amal kebaikan tersebut? Kerana dalam diri kita tidak nampak perkara tersebut. Apa yang kita nampak? Kita nampak apa yang terbaik dari pandangan manusia. Maka ini satu pandangan yang salah. Contohilah generasi ghuraba, generasi yang asing,
orang-orang asing yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Nabi, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Kenapa? Kerana dia berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia berkejar-kejar untuk buat kebaikan. Dia tidak malu untuk buat kebaikan. Hari ini rata-rata ramai yang tahu dan ada pengetahuan bahawa qiyamul lail dan tahajud tersebut perkara yang baik, tetapi kenapa dia tak buat? Ramai yang tahu puasa itu, puasa sunat Isnin dan Khamis itu adalah amalan yang soleh, tapi kenapa ramai yang tak buat? Ramai yang tahu banyakkan membaca Al-Quran itu adalah amalan-amalan orang yang soleh, orang mukmin, tapi kenapa kita jarang-jarang buat? Kerana kita mementingkan pandangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa takut orang panggil kita baik. Kenapa kita mementingkan pandangan manusia? Padahal yang paling penting dalam kehidupan seorang mukmin adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada wajah kamu, bagaimana harta kamu. Allah Ta'ala tak lihat kamu handsome ke, pakaian kamu kemas ke, kan, profil Facebook kamu cantik ke, Instagram kamu ramai followers ke. Allah Ta'ala tak tengok. Akan tetapi walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tengok hati kamu. Hati kamu, siapa yang ada dalam hati kamu? Dunia atau akhirat? Allah atau manusia atau makhluk? Khalik ataupun makhluk? Sebab itu Allah Ta'ala juga tengok kepada wa a'malikum, dan amalan kamu. Maka fastabiqul khairat, bekerja-kerjalah untuk buat kebaikan. Sebab itulah di akhir zaman saya lihat semua maklumat di tangan, di hujung jari kita. Apa yang kita nak tahu? Kita nak tahu macam mana nak solat tahajud. Kita nak tahu macam mana nak solat sunat tasbih. Kita nak tahu macam mana nak solat nak puasa. Kan? Dan apa saja amalan-amalan soleh yang lain, kita boleh Google, kita boleh buka laman web mufti wilayah dan sewaktu dengannya. Kita boleh tahu. Semua di tangan kita. Maksudnya kita tahu tentang perkara tersebut. Apa kurangnya kita pada zaman hari ini amalan ataupun iltizam untuk melaksanakan amalan tersebut? Maka yang pertamanya, bersihkan hati, kan? Buang pandangan manusia, utamakan pandangan Allah. Yang kedua, iltizamkan dalam hati kita. Kita buat sesuatu amalan sebab kita nak Allah Ta'ala pandang kita. Kita nak martabat, darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin lama kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah generasi ghuraba, mereka yang terasing, nampaknya seperti terasing di dunia, tetapi merekalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.